أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sidang Jumaat berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada kali ini dengan limpah taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dapat menunaikan perintah dia, perintah yang utama iaitu solat. Mudah-mudahan kita tunaikannya dengan sebaik-baik mungkin dan diterima oleh Allah dengan sebaik-baik penerimaan daripadanya, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan jemaah, kita teruskan pengajian tafsir, terjemahan dan sedikit huraian kita. Insya-Allah pada malam ini kita telah sampai pada surah Al-Ma'arij, surah Ma'arij, iaitu kita dah sentuh sedikit, tetapi sampai ayat yang keempat sahaja, dan seterusnya itu kita sambung pada malam ini, insya-Allah. Surah Ma'arij juzuk 29, surah Al-Mulk, lepas itu surah Nur, surah Al-Haqqah, atau surah Ma'arij. Maknanya juzuk 29 itu surah yang keempat, surah yang keempat, insya-Allah. Dia tak banyak, dia ada 44 ayat sahaja. Itu dia. Baiklah tuan-tuan, kita baca dulu bermula dengan ayat yang kelima, insya-Allah. Ayat kelima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله العظيم. Itulah ayat dia. Baiklah tuan-tuan, fasbir sabran jamila. Sabran jamila. Jadi rentetannya ialah kita kena maklum bahawa surah Ma'arij ini surah dia adalah surah berbentuk Makkiyah. Maknanya ia diturunkan di kota Mekah. Bermakna ia banyak dasar dia adalah dasar seruan kepada agama Allah pada peringkat prinsipnya, dasarnya, iaitu peringkat pengukuhan akidah, keimanan kepada keesaan kepada Allah. Jadi biasalah kalau kita nak buat apa-apa pun pada peringkat asas ni dia kena kuat sikit lah kan. Bangunan, ilmu, biar tapak menjadi kuat kan. Jadi asas akidah ni mula-mulanya adalah dibina di mana? Di Mekah. Selama lebih kurang 12 tahun Nabi kita dakwah dengan penuh cabaran yang sangat kuat. Oleh itulah
Allah Subhanahu wa taala firmankan khas kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata fasbir. Kalau fasbiru, itu semua sabarlah kalian, bersabarlah kalian. Tapi ini fasbir, maka sabarlah wahai Rasul, ya Nabi. Sabar yang macam mana? Sabran jamil, sabar yang bagus, yang elok, baik. Tidak mengeluh, sabar pada waktunya, maka Allah akan buka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu yang mana pada surah An-Nas kan, Idza jaa nasrullahi wal fath, manusia akan masuk dalam agama Allah berduyun-duyun. Jadi pada mereka awal ni banyak yang kena bersabar. Jadi sabarlah dengan sabar yang baik. Itu dia maksudnya, sabar yang baik. Baiklah tuan-tuan, dia ada banyak sabran jamilan. Dia ada 3 dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Ma'arij, iaitu ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Seterusnya 2 dan 3 lagi duduk dalam surah Yusuf. Dua-dua tu Allah suruh Nabi Yaqub alaihissalam bersabar atas kehilangan anak, bukan kematian anak, kehilangan anak. Dia yakin bahawa anaknya sebenarnya tu dihilang, bukan kena makan dengan serigala. Rasa orang tua dia tahu anak dia ni bohong ataupun tidak. Kan? Itu dia. Jadi fasbir sabran jamil. Fasabran jamil, maka sabarlah dengan sabar yang baik. Menunggu baik itu maknanya menunggu menunggu keputusan daripada Allah. Allah akan buka nanti daripada kesulitan sampai satu masa ya. Maka disitulah Nabi Allah Yaqub alaihissalam ni sabar. Sebab apa? Nabi Yusuf ni ketika dia dibawa oleh adik-beradik dia, ketika itu umur dia tingkatan 4, dah menengah dah sekolah menengah. Tingkatan 4 besar dah, balik dah tingkatan 4. Banyak riwayat mengatakan umur dia pada ketika itu 16 tahun, tingkatan 4. Tapi dia tak pergi sekolah lah. Sebab sekolah ni bukan kita. Mungkin ada sistem pembelajaran ada, bukan macam kita lah ya. Umur 16 tahun. 16 tahun ni orang kata yalah kan, formal lah kan, kalau lelaki kan, baru-baru nak tegak kan. Itu dia. Jadi bersabarnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam ni berapa tahun? 14 tahun. Riwayatnya 14 tahun. 14 sana. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Tuan-tuan bayangkan, tu 12 kali 14 berapa puluh bulan? 14 tahun. Kita pinjaman 9 tahun. Berapa bulan? Tahun. Cukup sabar. Ini 14 tahun. Jadi kita kira, cuba kira 16 tahun campur 14, 16 campur 30 kan? 30, 16 campur 14, 30 tahun tu lah Allah buka. Dan pada saat umur Nabi Yusuf alaihissalam 30 tahun telah baginda dipilih menjadi wazir. Pada ketika tu, umur 30 tahun ni 31 dah, selepas tahun tu kan. Hikmah dia. Maka dia jadi wazir, Menteri Kewangan negeri Mesir, negara Mesir pada ketika tu. Jadi maka di situlah dipertemukan balik. Baik, kenapa Nabi Allah Yaqub alaihissalam
begitu yakin bahawa anak dia tu bukan mati dimakan oleh serigala. Walaupun lama tu ni, mesti kita biasa sampai 8 tahun 10 tahun kita akan rasa tak ada. Tapi itu pasal jamin itu. Sebab pada awal-awal Nabi Yusuf, tapi umur berapa, umur bila saya tak pasti, dia menceritakan kepada ayah dia kan bahawa dia bermimpi. Nampak? Bermimpi. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jadi pada ketika dipertemukan kembali itu pada peringkat awal, peringkat kepada kefahaman Nabi Yaqub, dia kata kalau ikutkan takwil mimpi ni, anak aku tak mati. Sebab aku mau dia sekali dan seluruh adik-adik dia tunduk hormat kepada dia. Mana dia menjadi besar, salah seorang pembesar Mesir. Itu. Jadi apabila berlaku demikian tu, akhir surah Yusuf ni kata inilah takwil kan. Inilah takwil mimpi yang aku beritahu kepada kau wahai ayahanda. Saya lupa ayat dia macam mana. Itu kan. Jadi sabar. Apa penting tuan? Sabar. Dia akan membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Jadi kita kaum lelaki ni sebenarnya kita kena banyak sabar daripada perempuan. Barulah kita boleh pintu-pintu kebaikan, bukan pintu-pintu rumah. Yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala puji dan kita sedia maklum juga dengan kesabarannya, iaitu Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub diriwayatkan dia punya kesabaran atas penyakit ni, penyakit yang dia alami ni 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun sama niyata asyara sana. 18 tahun bukan masa yang sekejap, 18 tahun. Kalau SPM pun dah habis dah. Mana saya tu? 18 tahun Nabi Ayyub. Inni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Dia kena penyakit, sejenis penyakit kulit. Sejenis penyakit kulit Nabi Ayyub ni. Inni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Sampai penyakit kulit ni diriwayatkan sehingga kulit dia menjadi kering, jadi tak ada isi dah. Sehingga apabila dia berdiri pada siang hari, matahari menyinari badan dia ni, penembusi, tembus. Maknanya dia ada sinar sikit, tembus. Tapi dia bukan tembus macam plastik tu, tapi nak cakapnya begitu. Yang tinggal apa dia tinggal? Tinggal apa dia tinggal? Tinggal lidah dengan jantung, hati. Lepas tu apabila penyakit dia ni mula dah nak sampai bahaya, sampai ke lidah dia, engkau tak lain habis. Lidah dan hati dia, maka dia pun berdoa kepada ini massaniyad durr. Bila ke bawah, sebab dengan hati, dengan lidah dia tak boleh nak mengingati Allah, zikir, maka di situlah dia berdoa. Bila dia berdoa di situ, maka Allah kembalikan pada kesihatan dia. Dia kehilangan anak bini apa semua selama 18 tahun. Lihat, 18 tahun, tuan-tuan. 18 tahun, lama tu tuan-tuan. Lepas tu Nabi Musa sesak di dalam yatihuna fil ardh kan, di dalam di dalam tih, bukan ladang tih. Kita kata tih yatih, bukan ladang tih. Tih itu sendiri makna dalam bahasa Arab sesat. Bukan dor itu sesat mana? Sesat barat panggil. Sesat kita. Tapi jatih, yang kata jatih itu maknanya sesat jalan. Pusing-pusing sama los. Masa ketika mana Bani Israel tak nak masuk Baitul Maqdis, Muqaddas tua, Al-Ardul Muqaddasah. Tapi Nabi Allah Musa AS meninggal, wafat pada ketika itu juga lah. Maka disambung legasi itu kepada
Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Itu. Jadi kesemua ambil terdahulu nak beritahunya banyak bersabar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberitahu kepada kasih dia, Rasul dia yang terakhir pun samalah. Fasbir sabran jamilah. Maka sabarlah dengan sabar yang baik sehingga aku menentukan putusannya bila. Baik. Apabila kita kata-kata kita kan banyak tengok video-video pendek tentang apa yang berlaku di tepi barat di Palestin lah, di Gaza kan. Tengok dia ada satu ayat yang saya kagum dengan ayat ini, saya faham sebab kita tengok dengan keadaan kan, kita memahami ayat itu dengan keadaan, maka di sini kita faham sangat dan kita boleh pegang dalam kehidupan kita. Jadi apa Tuhan kata? Fala ta'jal 'alaihim. Jangan kamu bersegera sangat mendoakan keburukan ke atas mereka. Kata orang yang memusuhi. Nabi kata, fala ta'jal 'alaihim. Jangan. Innama na'uddu lahum 'adda. Sesungguhnya kami ini betul-betul akan kira bila detik masa kami bertindak. Itu. Dari situlah kita akan faham mengapa Allah tak tolong. Itu jawapan dia. Itu. Innama na'uddu lahum 'adda. Dalam surah Maryam. Ayat saya tak tahu sebab saya bukan baca hafal melalui braille. Kalau hafal, orang yang hafal dengan braille, orang yang cacat penglihatan dengan nombor-nombor dia hafal. Tapi saya hafal dengan celik. Jadi saya hafal ayat lah. Ayat berapa saya tak ingat. Surah saya tahu surah Maryam. Innama na'uddu lahum 'adda. Jadi semua kita, dia dalam bentuk kelompok, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk bangsa, dalam bentuk individu. Sabar. Maka Allah buka. Kan? Banyak. Anugerah yang Tuhan bagi kepada kita ni dia berbentuk tiga. Dalam perkara yang kita paling seronok untuk mendapatkannya, tiga. Pertama, dia bagi kita semua berpengalaman. Umur kita dah 40 tahun ke atas. Dia tahu Allah bagi pada doa kita ni, dia bagi tahun tu juga. Tahun tu juga. Saya rasa dalam bulan tu juga. Kan? Ada. Saya banyak juga rasa ni. Maksudnya dia nak suruh kita syukur kepada dia. Syukur dan bersyukur. Betul, saya dapat. Alhamdulillah tuan. Tapi saya tak nak berkongsi lah dengan tentu apa yang di antara kita tu minat kan. Dan tentu minat apa. Takkan saya nak berkongsi kan. Jadi kan. Tentu minat apa. Itu apa lah. Yang kedua tuan-tuan, terjadi juga dengan saya. Allah bagi, kita doa Allah bagi tu, tapi lambat sikit je, lambat. Tapi banyak. Kalau Allah di situ Allah nak bagi, sabar kita. Maka yang ketiga ni kami sunnah. Kita sentiasa berbalik. Mungkin kambing sunnah, kambing sunnah dia macam syang ke apa kan? Allah Akbar. Pagi kita pergi mengair, apa esok kerja pun tak apa lambat sikit. Haji seorang yang ambil kan. Jadi yang ketiga ni kan, dia nak uji iman kita. Dalam iman tu dia ada macam-macam. Dia ada sebuah macam bila ni uji iman kita. Dia nak uji iman kita. Ni dahsyat ni orang. Itu dia dalam kita dengan Allah ni. Maka di situ tolong kita janganlah kenapa Allah tak tolong kan? Kenapa Allah tak tolong? Pernah berlaku di Mekah. Sebab itu Rasulullah dengan seorang sahabat yang mana memeluk agama Islam dalam fiqh sirah Ramadan Syahid Al-Buti. Ada seorang sahabat tu kata Rasulullah berdoalah kepada Allah, kepada Tuhan kita agar musnahkan kaum musyrikin. Rasulullah marah kepada dia. Mana semua faham kan? Jualnya kan? Nak ni.
Apa itu? Kalau mati, kita tengok mati Allah tak kasih jaga. Oh, kita tengok dengan mata kasar. Kalau kita tengok dengan apa nama, dengan mata akhirat kan, dulu tidak ada ruginya orang mukmin ni. Baik dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Baik dia mendapat musibah macam Gaza pun dia bersyukur. Sebab dia nampak ganjaran akhirat yang Tuhan tunjukkan. Itu. Jadi kita bersangka baik dengan Allah ni kena 100% ke lebih ke atas. Jangan kurang daripada 99%. Acak terus. Banyak kena positif dengan Allah. Husnuzan billah. Begitu. Soal masuk lain. Itu baru fasbir sabran jamila kan. Okey. Itulah sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan masa ayat yang kelima tadi. Baik. Innahum yarawnahu ba'ida. Jadi orang kafir musyrikin ni kan dia ajak Rasulullah. Rasulullah ni menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikanlah. Beriman. Kalau kamu tak beriman, kalau mati sikit lagi, maka teruk nanti Allah bagi balasan. Kenal Tuhan yang sebenarnya layak disembah. Sebab dalam memberi peringatan, Rasulullah memberi ancaman juga. Itu apa yang diwahyukan. Jadi di sini innahum yarawnahu ba'ida. Mereka ni kafir-kafir musyrikin Mekah ini memandang azab yang ditahu oleh Nabi itu ba'id, jauh. Ba'id ni mana jauh apa lagi, ataupun ba'id ni daripada pemikiran dia. Sebab dia orang tak berfikir, dia orang tak beriman bahawa adanya kehidupan selepas kematian. Bila kata ba'id tak boleh terima. Ba'id ni maknanya jauh, tak terima akal, tak boleh nak terima. Tetapi Tuhan kata wa narahu qaribah. Kami melihat azab yang kamu akan timpa kamu ni kalau kamu tidak beriman. Dekat sangat dah. Ini sebuah masa sangat dekat. Kita dah baca kan, sudah lepas. Malaikat turun naik kan pada 50,000 tahun. Bayangkanlah 50,000 tahun dalam masa sehari yang kita kira. Satu hari di sana 50,000 tahun. Bagilah 24. Berapa keluar? 2083 tahun. 2083 tahun 1 jam. 1 jam. Baik, itulah Nabi Isa alaihissalam turun. Sekejap sekali. Nabi Isa ni berapa dah umur ni? Nabi Isa tahun Masihi kan? Tahun Masihi lah. Berapa? 2023. Kurang ada dah 2 milenial. Cuba kira 50,000 bagi 50. Dalam 2,000 dapat 43. Kita tak dapat juga. Apa boleh kira, boleh ejar lagi. Kenapa? Di situ. Sebab apa? Sebab apabila dia berkait dengan ketiraan ni, maka Tuhan kata fas'alil 'adi. Kita tanya kalkulator, orang yang boleh mengira dengan tepat tentang bilangan-bilangan. Duduk dalam surah Al-Mu'minun, pada Al Mu'minun. Syak. Sebab Nabi Isa ni diangkat pada umur 30-an. Kahulah dia panggil. Umur dalam 32, 33. Umur tu ada umur yang kata golden age bagi orang lelaki ya. Kalau umur tu dia semakin menurun berat dia. Orang lelaki masa tu lah. Dia lain kalau saya ni je kan saya kata. Baik tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wa narahu qariba. Kami melihatnya dekat. Macam mana dekat tu? Kiamat tu kena dekat tu. Kita kan umur kita yang Tuhan bagi ni puluh-puluh tahun habis. Tapi ini sebab kepada Allah yang takdir segala-galanya. Sekejap. Sekejap tu dah Allah kata yauma takunus samaa'u kalmuh. Bila kiamat kat habis dunia sikit lagi ni hancur.
Tanda-tandanya macam mana? Yauma takunus sama'u kalmuh. Yang mana hari detik pada masa kiamat itu menjadi langit, maksudnya langit menjadi cair seperti cairan tembakau. Muhl, cairan tembakau. Tembakau ni kalau kita cairkan macam mana? Begitulah warna dia kan. Warna ganzar kan. Warna ni angin. Pelik kan? Angin warna macam tu kan. Padahal kita tengok angin, dia kata angin ni yang betul-betul sebab itulah langit ni dia binaan. Kalau binaan, maka Allah mengumpamakan seumpama cairan tembakau. Itulah. Maknanya fizik juga. Dia berfizik. Maksudnya dia berciri. Tahu mana kita tak tahu. Mata kita kata hak. Detik, maksudnya detik kiamat tu hancur alam semesta ni. Langit itu menjadi cair seperti cairan tembakau. Yang takun as-sama'u kalmuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut yang besar-besar lah, itu besar di langit sendiri. Yang kedua ni yang besar di bumi ni. Benda apa yang besar di bumi? Biasanya kita tengok kan. Kalau kita tengok paling besar Bukit Cermin. Bukit Cermin lagi orang panggil. Kan? Dulu Bukit Cermin kan. Saya sempat lagi masa beli rumah di sini, bukit itu dipenuhi dengan pokok sawit ni. Saya nampak beberapa basikal mountain bike belum di atas. Masa tu mata saya cerah lagi. Tapi sekarang tak. Dia nampak bangunan. Tuan-tuan. Jadi tu bukit ke apa? Ni gunung. Gunung besar kan? Gunung besar, gunung. Kinabalu, gunung besar. Jadi Tuhan kata pada hari kiamat ini, takunul jibalu kal'in. Bumi yang besar-besar gunung tu. Sebab dimensi dunia ni dia nak diakhiratkan dah. Maka dia sebuah dunia dengan akhirat ni setakat gunung tu. Dia jadi macam mana? Jadi macam kapas, bulu-bulu je. Ini ni kapas atau gumpalan kapas ataupun gumpalan bulu yang terbang silang. Dia ringan nampak. Kita tak tahu macam mana. Kita macam tu yang kita baca tadi lah. Al-Qari'ah kan? Yang baik tadi. Yauma taku wa takunul jibalu kal'in. Wa takunul jibalu Al-Qari'ah wal-Qari'ah ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Alah, kita jadi macam kalkatu. Kita tengok kalkatu kecil. Yang masuk musim hujan, melayar halus sangat. Sebab apa? Sebab Allah nisbahkan perumpamaan. Bukan perumpamaan ni, bukan perumpamaan. Ini betul. Jadi gunung Ghana menjadi seperti terbang daripada tempat pasakan dia tadi, dia menjadi seperti gumpalan bulu dan ataupun kapas. Ringan sangat. Sebenarnya pada peringkat awal Allah jadikan wal jibala autada, wal jibala autada, surah Naba kan. Dan kami jadikan gunung-gunung sebagai paku. Ada paku, kalau bumi akan bergegar. Waktu kita tak boleh nak sebenarnya paku kan. Kita buka paku kan. Jadi lepaslah. Kita buka paku kecil-kecil je. Paku besar jangan. Kan? Lambung kita kan. Sebab Tuhan dia kata jibal ni ataupun tempat tinggi ni dia merupakan paku pada bumi. Paku. Autad ni paku. Kan? Tapi paku tu cabut. Katakan kiamat dahsyat tercabut dan melayang seperti kapas. Bermakna di situ dia tak terurai lagi tau. Nampak? Syak orang. Tapi tuan-tuan jangan risau. Dan saya pun memang tak risau. Sebab berlaku kiamat sebegini, orang mukmin tak ada. Allah ambil awal-awal. Yang ada hanyalah orang yang memang tak dengar Allah. Jadi jangan bercerita-cerita lah kan, nak menghadapi fenomena kiamat. Ada orang cakap macam tu kan. Saya nak tunggu kiamat macam mana. Nampak sangat kan macam tidak membaca ataupun menyelidik tentang hari kiamat ni bagaimana. Itu dia. Baik. Itu fenomena berlaku kiamat. Setelah
gelapnya kiamat ini duduk di padang mahsyar pula. Keadaan seperti di padang mahsyar Tuhan nak tengok. Sebab Tuhan nak beritahu orang musyrikin, orang yang tak beriman dan tak percaya kepada hari kiamat, hari akhirat ni. Ini ayat dia. Wala yas'alu hamimun hamima. Baik. Apabila begitu, bila dah duduk pada mahsyar, semua dah tak ada dunia kan, dah duduk pada mahsyar. Dari hamim ni as-sadiq ila sadiqil hamim. Hamim ni kawan yang sangat rapat. Sangat rapat. Kalau pergi berjana tu, berjana, kenal berjana, udah berjana. Udah berjana ni kita pergi kan. Kebetulan kita dengan kawan kita tu mi basah satu. Kita sebut, kawan kita pun sebut ada satu tu. Cakap dengan satu taste. Tu hamil tu. Dahsyat. Pernah berlaku ke? Kalau kita dengan rumah kita biasa kan, isteri kita sama ada. Itu biasa dah. Kalau nak luar biasa tambah lagi. Sebut pula. Apa nama? Wala yas'alu hamimun hamima. Yas'al tanya. Tak tahu apa khabar? Macam mana keadaan? Tak sempat. Tak sempat tanya. Tak sempat tanya. Bukan tak sempat kan? Tak bertanya. Kalau tak sempat sibuk kan? Tak bertanya dah. Sebaik-baik mana bakal kita kan? Bakal. Dia ada kan? Ada. Dia orang lelaki ni, dia mendahului kawan sebaik. Awak, you jangan. Air nak keluar dengan kawan baik air ni, you jangan halal. Ni, main ada. Main kan? Jadi ni Tuhan jamin. Dia tak akan bertanya orang baik dia. Takut. Dalil ni tu ayat yang ke-11. Yubassarunahu. Mereka dinampakkan. Maknanya nampak awak. Tapi tak sempat tanya. Takutnya kepada Allah. Keadaan pada masa itu. Ahwal. Ahwal, A-H-W-A-L, ahwal itu keadaan. Kalau ahwal dengan ha besar, itu dipanggil kedahsyatan. Hirup pikuk pada masa itu. Saya tengok cahaya. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah. Apa? Yubassarunahu. Mereka dinampakkan. Kenapa? Kita kenal. Masjid Baitul Mahabbah ni ramai-ramai. Okey. Tapi dia tahu kita jam. Tapi nak tanya pada apa dah nak jadi nak punya, apa dah nak jadi. Memang semua takut. Kecuali orang yang beriman lah. Orang yang beriman lagi, dia ada 8 types. 8 Sebab kalau dah hari ni hari Ahad, esok hari Ahad, saya sanggup, saya tunggu tuan-tuan tunggu saya sampai 11.45. Tapi esok apakan daya kerja kan? Kita kena amanah kan? Apa? Ni Paskak kan? Tapi kita baca setakat, kita boleh dulu kan tuan? Jadi Tuhan pun nak beritahu yawadul mujrim. Ni kalau orang yang berdosa kan, orang yang berdosa ni dia jadi penat pada masa tu. Yawadul ni nak sangat, suka sangat itu yawadul mujrim, orang yang berdosa. Lau yaftadi min azabi yaumi izin biwali. Sekiranya dia dapat tebus kesalahan dia, dosa dia, apa yang dia telah buat bukan dengan kehendak Allah kan. Allah nak minta anggap dia tepuh dengan anak-anak bina dia. Tepuh dengan kita tak tepuh sebarang kan. Tepuh KFC. Tepuh tu dia harga RM5. Saya pun tepuh boleh kan. Tapi tepuh dengan anak-anak di mana ni, dengan anak kawan bapak dia yang dia sayang lah ni. Tepuh ni yang kita sayang. Kalau kita tak sayang, kita tak tepuh kan. Kita bagi free je. Begitu sekali. Sebab apa? Dia mendepani azab daripada apa yang dia telah lakukan. Wasahibatihi wa akhihi. Dia nak tepuh dengan isteri dia. Kalau tak tepuh isteri dia, orang tempat tak boleh. Sahibatihi, sahib dia, sahibah isteri dia. Wa akhihi, saudara dia sendiri.
Tak boleh dah. Tapi dia kalau boleh nak macam ni. Wa fasilatihi allati tuwi, dah sekali dengan kabilah dia. Dengan cakap dengan Arab ni, dia sangat menjaga kabilah. Kabilah dia pakat naik akak puak apa ni. Maksudnya dia sangat teguh dengan puak dia untuk dia lepas daripada azab Allah. Nampak? Waman dah sekali. Waman fil ardi jami'an. Ya Allah, aku teguh dengan siapa yang ada kat muka. Macam dia punya. Itulah hakikatnya. Waman fil ardi jami'an. Dia nak teguh atas kesalahan dia. Baik kita teguh sekarang, tuan, daripada kita nak susah-susah teguh seluruh atas dunia ni. Mana boleh? Apa kita nak teguh, tuan? Pagi sebelum tidur kita solat taubat. Kan Tuhan kata, aku buka seluah-luahnya keampunan aku untuk orang yang buat salah pada siang hari, taubat pada malam hari. Kalau dia buat salah pada malam hari, Allah buka seluah-luahnya keampunan tu, maksudnya dia dahulu pada siang hari. Patutnya kita kena solat taubat 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Macam mana tu ya? Kena istiqamah tu. Saya tu tak berapa nak buat lagi. Kita boleh buat sama-sama kan? Sebab orang tak berapa lama dah. Itu dah. Kalla. Boleh Tuhan kata kalla. Bukan usul kalla kan? Usul kalla tu kalla juga. Tapi kalla saya tak tahu mana apa. Tapi kalla bahasa Arab ni, usul kalla tu orang kan? Orang pemimpin negara betul jiran kita. Hebat. Tapi ni kalla ni. Don't ever dream. Jangan mimpi lah kamu nak temu ni. Aku tak terima je. Tu Tuhan akan bagi natijah jawapan. Innaha lazza. Sebenarnya azab, api yang menjulang-julang. Allahu Akbar. Itu asal buat ayat-ayat. Kalla innaha lazza. Naran talazza. Itu dalam surah Al-Lail. Naran talazza la yasbaha illa al-atqa. Talazza ni marak kan. Kalau kita bakar daun-daun kering kan, ada timbunan yang besar, kita api marak. Macam itu lazza. La ilaha lazza. Nazza'atan lisyawa. Baik. Nazza'atan lisyawa. Baik. Macam mana kita nak buat? Baik. Kita ambil kulit yang paling lembut sekali, kepala ayam. Lepas tu kita holok dengan api yang marak. Macam mana? Okey. Ya itu. Itu nazza'atan lisyawa, yang mengoyak kulit kepala. Itu. Anak. Segala. Nazza'ah sangat. Asal daripada kata nazar cabut. Nazza'atan lisyawa. Syawa ni kulit kepala. Saya kena sampai kepada tuan-tuan, pada diri saya sendiri lah. Apabila saya mendengar macam ni, cerita-cerita kat dunia ni yang lain yang ketiga kan, jadi dia akan menjadi tawar tau. Itu akhirat ni bagus kan kita ingat. Allah sangat beritahu sangat sayang kepada kita. Tad'u man adbara wa tawalla. Api neraka ni dia panggil setiap orang yang adbara, yang berpaling, wa tawalla, pergi. Tak nak terima kebenaran ni, maknanya dia adbara dulu. Maknanya adbara, dia pergi. Wa tawalla, maknanya dia berpaling. Tak nak terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka apa dia tak terima. Kalau dia terima, maka syukur. Kalau dia tak terima, maka bagaimana? Neraka lagi. Allah, unik sangat kan. Jadi seru da'i ni Nabi dan Nabi subhanallah. Loh, bukan dia berpaling tak gimana? Famadha ba'dal haqq, kan? Apa lagi selepas kebenaran yang ada tinggal tu lah. Kesal. Tempat panggil kan. Unik ayat. Wa jama'a fa'au'a. Dan neraka Jahannam juga dia akan memanggil setiap. Saya kadang-kadang sangat fobia dengan loceng. Saya tuan muazzin kita tidak 53 saat. Tuan muazzin 53 saat kan?
53 saat. 7 saat lagi untuk tuan jalan. Tad'u man adbara wa jama'a fa'au'a. Maknanya tad'u man jama'a fa'au'a. Dia jangan dipanggil juga orang yang jama'a. Ni. Tiga duit. Saya bunyi. Fa'au'a tiga duit. Macam mana dia himpun duit. Fa'au'a tiga. Apa? Dipanggil. Jika sekiranya dia tidak menunaikan haknya, hak harta itulah, zakat lah, terutamanya kita punya wajib zakat. Gitulah. Sebab kafir musyrikin memang orang kaya, dia miskin. Abu Sufyan saja 50,000 dinar. Dinar atau dinar. Saya kira dalam 300 juta lebih. Trading dia di Syam. Kata Syaitan wasfal, situ ada. Ayo. Sebab tu dia Allah Subhanahu wa taala cirikan itu wa jama'a fa'au'a. Tapi apa yang Nabi beritahu dia tidak enak. Itu saja di situ. Sampai di situ saja. Insya-Allah pada perjumpaan akan datang, tolong ditengok dulu ada 8 ciri orang yang menjaga solat kan, orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala puji. Orang 8 ada 8. Buku tafsir saja akan beritahu. Karena kita tidak boleh lama ya, kita kena jujur pada waktu kita. Telah pun masuk waktu Isyak, ada jemaah kita yang ingin menunaikan solat pada awal waktu, termasuk kita semua lah ya, insyaAllah. Jadi apa yang telah disampaikan pertama sekali untuk diri saya dan tuan-tuan yang menyampaikan, saya merasa gerung juga. Saya harap tuan-tuan bersama dan begitulah cakap kan, daripada kita duduk sibuk Allah, ya Allah aku tepuh ni, baik sekarang kita tebuskan. Kita tebus dosa apa pun yang kita buat silap di hadapan Allah, kita tebus diri dengan Allah dengan taubat. Situ kemurahan Allah ni masa ni lah, kemurahan Allah ni minta gitulah. Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya harap kita bersama-sama dah faham apa yang telah disampaikan dan cukup jelas dah insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab.